Ni adalah don't forget to subscribe. Finally, I say this. Hi guys, Assalamualaikum. It's me Najah. Untuk video keempat saya ni, saya akan share tips dengan korang, terutamanya adik-adik yang berumur 18 tahun dan 19 tahun yang baru je habis high school dan masuk belajar matrik, asasi, diploma ataupun STPM. Cara-cara macam mana korang nak belajar dengan betul dan nak maintainkan 4 flat tu, ataupun korang nak dapat 4 flat tu, insya-Allah sekali dalam seumur hidup korang. Okey, kalau dah dapat sekali, cuba untuk konsisten selepas tu. Okey, jom kita teruskan. Saya share sebab saya pernah dapat sekali dan saya buat benda ni. Tapi dapat sekali tu, yang kedua tu macam tak konsisten sangat. So korang kena buat lebih daripada apa yang saya buat. Okay, so this is how I write my notes. Macam mana saya belajar, apa yang saya buat, apa yang saya amalkan, apa yang saya praktikkan sebelum ni. Dan Alhamdulillah, masa tahun 2018, SEM 1 matrik dekat College Matrikulasi Perlis, saya dapat 4.0, and then SEM 2 saya dapat 3.92, and overall saya dapat 3.96. Dan selepas high school, 3 kali dah saya exam. Alhamdulillah, ketiga-tiga ni dekan. Doakan yang keempat ni pun dekan juga. Dan jom kita pergi ke tips apa yang perlu dibuat untuk dapat dekan. Okay? First sekali, kita kena betulkan mindset kita. Mindset kita atas sesuatu perkara tu bagi sentiasa husnuzon, sentiasa positif. Kalau nak masuk aliran ni ataupun nak masuk kos ni, tolong cakap yang kos tu senang. Okay? Korang kena cakap sendiri yang kos tu senang. Macam saya sendiri, saya daripada sains tukar kepada account. And I told to myself that account ni memang lebih senang, jauh lebih senang berbanding sains. So I need to do and I need to work hard and very very hard untuk dapatkan apa yang orang lain boleh achieve. Kalau orang lain boleh dapat, kenapa tidak aku? Cuba monolog dengan diri sendiri. Talk to yourself. Call out your name very loud. If orang lain boleh try, if orang lain boleh buat, kenapa kau tak boleh buat? Okay? Nawai tu untuk belajar tu perlu ada dalam jiwa tau. Tolong betulkan niat dulu. Niat nak belajar, untuk mencari keredaan Allah, untuk mencari ilmu Allah and everything. Tolong jangan salah niat. Tolong jangan kata nak pergi belajar jauh-jauh semata-mata untuk ada boyfriend, girlfriend and couple and everything. Tolong, benda tu tolong letak jauh-jauh. Tolong letak ke tepi. Niat tu bagi betul nak balas jasa ibu bapa dulu. Yang kedua, korang kena ada fokus. Kalau tengah belajar, please put aside your phone. Tapi sekarang tak boleh kan, sebab every tools yang kita nak belajar sememangnya ada dalam phone ni. Phone ni sememangnya penting sebenarnya. So, macam mana cara untuk kita nak belajar tapi nak kena ada phone? Cuba pasang dalam jiwa. Masa main phone betul-betul. Main phone, scroll IG, Twitter and everything. Lepas tu, masa belajar tu, tolong hadkan. Okay, 10 minit je boleh scroll IG. Okay, lepas ni nak belajar 30 minit, bagi masa tu efficient. Walaupun phone ada kat tepi, kita pegang phone sebab notes semua ada dalam phone kan. Tak payah buka Twitter, tak payah buka IG, tak payah buka WhatsApp and everything. Cuba untuk fokus tu. Fokus tu kena datang dari jiwa. Kalau tak ada mood nak belajar, tak payah belajar. Benda tu tak akan masuk. Kalau macam nak buat homework tu, it's okay. Tapi kalau nak study untuk buat revision, itu susah. Susah nak masuk, macam tak guna. Faham tak? Okay, move to third punya tips. Kita kena tahu limit kita sendiri. Berbalik kepada fokus tadi, tahu limit awak tu macam mana. Awak kena belajar sekurang-kurangnya 15 minit. Lebih pada tu tak efficient. Okay, then do it. Kalau korang kena belajar sejam, selebih pada tu memang tak akan masuk langsung. Okay, then it is yours. Okay, your choice. Macam mana korang nak aturkan diri korang tu, kau tahu macam mana limit kau sendiri. And then set that to your own mind. Faham tak? Know your limit and buat apa yang awak mampu. Keempat, be smart. Okay, be smart dengan yang betul-betul smart is different. Orang yang kurang pandai tapi dia nak jadi pandai, dia kena be smart. Kalau ada satu jalan penyelesaian yang singkat, pendek, ringkas dan mudah, ambil jalan tu. Dan ada yang jalan lebih susah, jangan ambil jalan tu. Be smart, buat pilihan yang betul-betul picok. Kita ni sebenarnya kena tahu diri kita sendiri. Kita ni audio ke, kita ni jenis yang sentuhan ke, ataupun kita ni jenis yang visual. Lepas tu kita apply benda tu dalam hidup kita. Kalau jenis yang boleh tengok lecture, cakap secara audio, mendengar dan boleh faham, and then yes, good. Kalau korang jenis yang visual, kena tengok betul-betul. Lepas tu baru macam okay, kalau tengok benda tu baru boleh faham. Tu ya, tengok benda tu. Jangan dah dengar saja, tak guna. Faham tak? Dia macam kita kena tahu diri kita ni macam mana. Lepas tu jadilah bijak. Kalau kita jenis yang mendengar, then dengar tanpa lihat pun tak apa. Kalau kita jenis yang melihat,
jangan dengar saja. Tapi cuba untuk melihat benda tu. Kalau kita jenis yang sentuhan, jenis yang menulis, faham tak? Kita kena cuba. Tengok, dengar dan tulis. Itu akan jadi lebih mantap. So, korang kena tahu diri korang ni sebenarnya macam mana. And then korang applykan benda tu dalam diri korang. Kita move kepada yang kelima, iaitu confident. Okay, kita boleh confident tapi jangan overconfident. Kalau tengah present something and then macam lecturer tu macam ragu-ragu tau dengan kita, betul ke apa yang kau present ni? Okay, cuba untuk tanya lecturer, saya rasa macam dah betul tapi saya tak tahu macam mana. Kalau ada yang salah, lecturer tolonglah tunjukkan, puan tolonglah tunjukkan, ataupun cikgu tolonglah tunjukkan. Dan minta seek advice from diorang sebab diorang lebih tahu daripada kita. Jangan buat-buat macam, kalau macam lecturer dah faham tak? Lecturer dah macam ragu-ragu dengan kita 50-50 nak percaya ke tak, dan suruh minta tolong lecturer untuk terangkan the exactly thing apa benda tu. Okay, jangan terlalu overconfident dan teruskan dengan presentation tu. It's not good. So yang keenam, jangan malu bertanya. Dengan kawan-kawan ke, dengan lecturer ke, jangan malu bertanya. Kalau tak, korang memang tak akan pergi jauh. Kalau ada benda tak faham, terus direct check dengan member. Yang ni macam mana? Jangan nampak, tak naklah check dia ni, aku takut aku nampak bodoh lah. No. Itu salah. Cara pembelajaran yang betul adalah kita bertanya dengan classmate kita dan kita discuss dengan dia benda ni macam mana. Kalau tak tahu, cakap aku memang tak tahu benda ni, aku nak kau ajar aku. Lepas tu kita exchange balik. Aku tak tahu soalan ni, kau tahu tak? Dan kalau tak tahu, masukkan dalam group, weh, kita orang tak tahu soalan ni. Jangan malu bertanya, bagi je. Kita sama-sama belajar dalam kelas tu. Bukannya dalam kelas kita tu ada yang dah degree dengan metric. Kan? Kita in the same level. Kau dengan classmate korang in the same level. So you tak ada apa-apa alasan untuk malu dengan diorang. Dengan lecturer pun sama. Dalam kelas, just raise your hand. Madam, I don't understand this. And then, minta dia ajar dengan lebih detail. Ataupun korang pergi dekat meja madam tu untuk dapat penyelesaiannya. Yang ketujuh, jangan riak. Sebab kifarah itu wujud. Seperti yang berlaku pada saya. Bila SEM 1 dah dapat 4 flat tu, dia macam sedikit lega dan rasa sedikit selesa. Bukanlah tak tayang aku dapat 4 flat, tak 4 flat, tak ada macam tu. Cuma kita dalam diri ni, kita tahu diri kita macam mana kan. So, bila macam rasa dah selesa tu, belajar dan fokus tu macam kurang tau. Dia macam slow down sikit. Belajar pun tak ada se-struggle SEM 1 tu. Then drop. Nanti yang ke-8, make sure korang kena ada blessing from your parents. It is a must. Call diorang setiap hari. Jangan ada rahsia dengan diorang and everything. Minta restu kalau ada quiz apa semua. And even exam ke, kalau boleh hari-hari lah. Hari-hari call diorang. Hari-hari kan tanya khabar diorang. Bagi diorang tak terasa dengan kita. Kalau kau duduk jauh, parents kau terasa dengan kau, mana keberkatan? Think. Yang ke-9, notes. Notes kalau boleh kena ada. Notes yang ikut keselesaan sendiri macam mana. Wait, I want to take my note. Yeah, I come back. Ni notes yang saya dah buat. So, ni adalah contoh notes. Ni notes masa degree sebenarnya. Yang matrik tak tahu dah apa mana. Nampak tak? Saya punya cara, saya buat yang kecil-kecil tau. Satu A4 ni, rasanya ni satu... Ni subjek law. Law pun ada notes ya. Sebab yelah, buku law kan dia tebal kan. Takkanlah nak hafal satu. Masa nak exam tu takkanlah nak bawa buku tebal. Lepas tu nak buka balik semua. Memang taklah. So, korang kena buat macam mana cara korang belajar. Kalau korang jenis yang tulis dalam buku panjang, then go for it. Kalau jenis yang tulis bentuk kecil-kecil macam ni, then do it. Saya jenis macam ni, so saya buat. Okay? Ikut keselesaan diri kita. Kalau kita nak tiru gaya orang lain, and then it's okay. Boleh. Tapi pastikan kita boleh adapt dengan cara tu. Buat apa yang kita boleh adapt dan apa kita rasa selesa. Okay? Then, banyak je okay kan dalam video ni. Yang ke-10 ataupun last sekali, doa, tawakal. Itu perkara biasa. Doa, tawakal, doa kena sentiasa ada. Usaha perlu seiring dengan doa. Tawakal tu bila kita dah nampak kita soalan ini tamat. Dan masa tunggu result tu, doa. Berserah kepada Tuhan dan berdoa, tawakal. Tawakallah masa tu. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya lembutkan hati pemeriksa ini dan semoga apa yang aku usahakan mendapat balasan yang sepatutnya dan selayaknya aku dapat. Berdoalah kepada Tuhan selalu. Dia maha mendengar kan. Yang terakhir, ni pentinglah sikit. Jangan kedekut ilmu tau sebenarnya. Dalam live kita ni, kita tak boleh tahu kedekut ilmu. Kalau dalam sharing, dalam classmate tu, kadang-kadang nampak macam ada orang yang kerek sikit kan, kerek macam tu. Kita jangan ikut cara dia. Kalau dia tak boleh memberi, kalau kita tak boleh menerima, kita cuba memberi. Kalau kita tak boleh menerima daripada orang yang lebih bijak daripada kita, cuba kita berikan kepada orang yang sama level dengan kita. Ataupun mungkin tak adalah kan, takkan ada orang rendah daripada kita pula. So kita cuba memberi. Kalau kita tak boleh menerima, kita cuba menerima. Give and takes.
Itu sebenarnya benda yang patut semua student buat kan. Give and take. Kalau orang bagi kat kita, kita balas balik dengan ilmu yang baik. Faham tak? Okay, so tu saja apa yang saya rasa saya nak kongsikan dengan korang. Yang paling penting tolong mindset tukar dulu. Cakap benda ni memang senang. Memang senang. Tapi I tak cakap orang yang belajar sains susah ke apa, tak. Kalau kau yang pilih jalan tu, you choose your path. You choose your path, so you need to face it. Buat dengan baiklah. Dah masuk benda tu, tolong struggle and do it for good. Okay? Tolong achieve 400 ni walaupun sekali seumur hidup korang. Okay? Bagi ada dalam transkrip sekali je. InsyaAllah. Kalau kita usaha betul-betul, memang kita boleh. Tolong kenal diri korang tu sendiri. Know your limit. Be smart. Niat tu kena betul. Confidence tu kena ada. Tapi jangan overconfident. Jangan kena ikut ilmu. Focus. Okay? Focus. Just focus. Telefon tolong mute dulu. Apa-apa yang penting je korang kena macam bagi priority to something. Okay? Kalau apa yang optional tu, just leave it. Waktu main phone tu baru korang buat. So, that's all for me, I think. I memang dah kongsi apa yang I rasa betul dan apa yang rasanya boleh bawa kebaikan kepada korang. Korang kena buang yang keruh, ambil yang jernih dan korang boleh praktikkan sepanjang pembelajaran korang. Thank you for spending your time watching my video and see you in the next vlog.